Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah sama-sama kita merafakkan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kesihatan, memberi nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Alhamdulillah kita masih lagi diberi usia yang panjang sehinggalah kita masih lagi berada di bulan Ramadan sehingga pada malam ini, iaitu malam yang ke-10. Kesempatan Siri Kultum pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan apakah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW di saat munculnya bulan Ramadan. Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair min ar-rihil mursal. Intipati pertama daripada hadis yang dibacakan tadi ialah Ibn Abbas menegaskan kepada kita bahawa Nabi SAW bersifat dengan pemurah. Bahkan apabila munculnya bulan Ramadan, apabila tiba dia bulan Ramadan, maka Nabi SAW akan jadi lebih pemurah berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun dalam tempoh PKP ini sebenarnya tidak menjadi penghalang kepada kita untuk kita bersedekah, kita masih berpeluang untuk bersedekah atau infak harta kita dengan melalui bank ataupun dengan transfer dan seumpamanya. Anak itik masuk ke rumah ditangkap oleh ayah. Allah sayang pemberi sedekah, panjang umur, rezeki. Amalan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana tibanya bulan Ramadan, baginda SAW akan memperbanyakkan, akan menggandakan bacaan Quran. Oleh itu menjadi sunnah kepada kita untuk kita melipat gandakan bacaan Al-Quran kita berbanding dengan bacaan yang kita baca pada bulan-bulan yang lain. Mungkin ada dalam kalangan kita yang telah berjaya mengkhatamkan Al-Quran walaupun malam ini barulah malam yang ke-10. Dan mungkin juga ada dalam kalangan kita yang telah melepasi juzuk yang ke-15, separuh Al-Quran. Mungkin ada dalam kalangan kita yang istiqamah membaca setiap hari satu juzuk dan malam ini sudah mencapai 10 juzuk bacaan Al-Quran. Dan mungkin juga ada dalam kalangan kita masih belum memulakan bacaan walaupun surah yang pertama. Rebutlah peluang kita untuk sama-sama kita manfaatkan masa kita dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, dan janganlah biarkan Ramadan kita berlalu tanpa tilawah dan tadarus Al-Quran. Amalan ketiga yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan ini ialah salatul lail masna masna. Nabi menyebut dalam hadis yang lain, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian hadis yang lain yang hampir-hampir sama dengan hadis yang dibacakan tadi, iaitu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan kepada kita ada hubungan yang signifikan di antara solat malam yang dilakukan pada waktu malam dan juga hubungan dengan puasa yang telah dilakukan pada siang hari. Kalau siang hari kita melakukan ataupun kita melaksanakan ibadah puasa kita dengan terbaik, kita menjaga tutur kata kita, kita menjaga pendengaran kita, kita menjaga pandangan kita daripada perkara-perkara yang Allah larang, maka selepas berbuka puasa mungkin pantang larang yang kita jaga ini kita terlepas pandang. Mungkin berlaku kekhilafan, mungkin berlaku keterlanjuran dalam diri kita menyebabkan kita mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka qiyamul lail ini menjadi peluang kepada kita untuk kita menghapuskan segala keterlanjuran, segala dosa yang noda yang kita lakukan pada waktu malam. Tunaikanlah qiyamul lail dengan tenang dan nikmat sehingga ada rasa sentuhan jiwa dan sanubari di dalam hati kita.
Dan di samping itu, kita ambillah peluang bermuhasabah di atas kesalahan, di atas dosa yang telah kita lakukan sebelum ini. Mengapa malas nak sembahyang malam, sedangkan hidupmu senang? Nikmat Allah bukan kepalang, tak mahukah kamu mengenang? Amalan seterusnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat menjelang bulan Ramadan ialah Nabi memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sunnah kepada kita untuk kita memperbanyakkan doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa sahaja dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sangat suka kepada orang yang meminta. Marilah sama-sama kita berdoa agar kita diberi nikmat kesihatan, dimurahkan rezeki, hidup aman dan tenang. Dan semoga wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada hari ini diangkat dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup tirai Siri Kultum pada kali ini, mari sama-sama kita bermuhasabah diri kita selama 10 hari Ramadan yang telah berlalu ini. Bagaimanakah dengan kualiti puasa dan bagaimanakah dengan kualiti amal soleh yang telah kita laksanakan? Sentiasalah online dengan Tuhan, berusahalah offline dengan syaitan. Bersungguhlah download ilmu pengetahuan, jangan lupa upload amal kebajikan. Restart diri dengan keimanan agar nanti dapat shutdown dengan keimanan. Akhir kata daripada saya, janganlah keluar selepas waktu petang. Carilah keperluan di waktu pagi. Jikalau ada umur yang panjang, insya-Allah pasti kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi